Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Selamat pagi diucapkan kepada ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak, abang kakak, datuk nenek, remaja-remaja kita, belia-belia kita. Apa khabar pada pagi di hujung minggu ini? Pastinya kita baru selepas sebahagiannya mengambil sarapan pagi dan sebahagian kita sedang berbincang untuk bersarapan pagi di mana pelbagai rancangan idea yang dilontarkan oleh anak-anak kita, raikan pandangan mereka. Ayo, kerana ketika ini mereka sangat memerlukan kita. Maka dalam program motivasi pagi di TV3 hari ini, saya akan membicarakan tentang satu tajuk yang sangat penting, keutamaan bersabar. Tuan-tuan dan puan-puan, sabar ini pelbagai klasifikasinya. Sabar berhadapan dengan kerana anak-anak kita, sabar dengan kerana jiran tetangga kita, sabar dalam organisasi kita, sabar dalam hubungan adik-beradik kita, sabar dalam memahami hubungan pasangan suami isteri tercinta, sabar dalam ujian kehidupan, urusan dengan masyarakat di sekeliling kita. Terkadang pelbagai perkara mendatang yang menguji kesabaran. Tapi, apa makna sabar? Sabar itu di dalam bahasa Arab dipanggil al-habs, iaitu menahan. Kita menahan diri kita daripada apa? Daripada kemarahan, daripada menzahirkan kejahilan kita. Kerana bila hilang sabar, ia akan menedahkan segala keburukan dan keaiban diri kita. Dan sabar itu adalah kita cuba menahan diri daripada segala perkara yang tidak menyenangkan dalam kehidupan. Kadang-kadang, ibu baru lepas saja mengemas rumah di hujung minggu ni, anak telah buat sepah. Sabar ibu mengurut dada. Kerana sebenarnya anak ingin perhatian kita. Anak ingin mendapat didikan dan kemanjaan dari kita. Bagaimana kita menegurnya, bagaimana kita mendekatinya, bagaimana kita cuba mengambil kesefahaman sesama kita. Sabar mudah diungkap oleh lidah yang tidak bertulang, tetapi sukar untuk dipraktikkan dengan kudrat 4 kerat ini. Tetapi di sinilah letaknya kehebatan manusia. Di sinilah letaknya kemuliaan. Di sinilah letaknya hati budi. Di sinilah letaknya ketinggian. Dan di sinilah yang diletakkan sebagai manusia yang bertamadun. Kalau kesabaran lenyap dari kehidupan kita, maka kita akan lihat hidup ini penuh dengan kekusutan, hidup ini penuh dengan kesedihan, hidup ini penuh dengan dendam kesumat, hidup ini penuh dengan ranjau-ranjau berbisa yang akan menghilangkan manusia mengenali nikmat kehidupan sejati. Justru, ayo sama-sama kita lihat seketika tentang bagaimana kita hendak memperkasa kesabaran dalam kehidupan kita. Ibu-ibu, ayah-ayah, mungkin malam tadi, mungkin tengah hari semalam, mungkin pagi semalam, mungkin sehari yang lalu, 3 hari yang lalu, kita pernah berlaku salah faham yang menguji kesabaran kita sebagai ayah, yang menguji kesabaran kita sebagai ibu, menguji kesabaran kita pada anak-anak, menguji kesabaran kita dengan rakan sepejabat, menguji kesabaran kita ketika berada di jalan raya. Dan pelbagai fenomena kehidupan itu terkadang menyebabkan kita hilang fokus dan tumpuan kerana sabar telah mula lenyap bagaikan embun di waktu pagi. Ayo hari ini kita cuba memahami bersama bagaimana kita ingin memupuk kesabaran sejati agar moral kita terbina, syahsiah kita terbentuk dan kita dapat memaparkan satu kehebatan sebagai seorang insan bernama manusia yang cemerlang. Kerana ibu-ibu, ayah-ayah, sabar ini satu anugerah Allah yang luar biasa. Ianya bukan direka-reka. Kerana bila satu ujian mendatang, secara terus ia menguji kedudukan kita. Adakah kita telah mendidik jiwa dengan sifat sabar atau sebaliknya? Kita lihat bagaimana kita cuba menyelesaikan
segala kerenah kehidupan, segala rintangan kehidupan, adakah kita telah relaikan? Adakah kita telah selesaikan? Adakah kita cuba mengatasinya dengan cara yang bijaksana atau sebaliknya? Ataupun kita ingin mempamerkan keegoan, kesombongan dan kuasa yang kita ada sehingga kita tidak memikirkan hati perasaan orang lain terhadap tutur bicara yang dilontarkan, idea-idea yang dihumbankan kepada orang sehingga orang tidak sanggup menerima segala bentuk kata-kata, idea-idea yang kita curahkan. Sidang penonton yang dirahmati Allah SWT, bila kita lihat setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, tentang kehidupan yang kita lalui, pasti banyak kenangan-kenangan manis dan pahit, khususnya yang menguji kesabaran. Ayo bersama saya di TV3 dalam Motivasi Pagi untuk membicarakan keutamaan kesabaran. Jangan ke mana-mana. Sidang penonton yang dirahmati Allah, kita bersama Motivasi Pagi di TV3. Kita sedang membicarakan tentang sabar. Keutamaan sabar. Ya, sebagaimana yang saya nyatakan sebentar tadi, bahawa selagi kita belum diuji, kita tidak mengenal siapa diri kita. Tetapi bukan kita minta diuji. Ujian itu datang secara spontan, tidak sengaja, tetapi terkadang sukar untuk kita menghadapinya. Kita mudah berbicara, tetapi susah untuk menterjemahkan dengan hati nurani yang penuh dengan kejujuran. Ramai manusia menghadapi segala ujian itu tanpa pemikiran yang matang. Mereka akan berkata apa yang mereka nak kata, mereka akan lakukan apa yang mereka nak lakukan. Tetapi ayo kita lihat satu pepatah kata Arab yang indah. La taqul bi ghairi tafkirin wa la ta'mal bi ghairi tadbirin. Jangan kamu bercakap tanpa berfikir dan jangan kamu melakukan sesuatu sebelum dirancang. Jadi bila kita nak buat sesuatu, fikir dahulu. Bila kita dalam keadaan marah yang bersangatan, kita nak bercakap, kontrol diri, kawal diri. Imsik nafsak, orang Arab kata. Pegang diri kamu, sabar seketika. Kerana sabar itu rasanya pahit bagaikan jadam. Tetapi bila kita mampu untuk mengekang, mampu untuk bersabar, maka hasilnya lebih manis daripada madu. Indah bukan peribahasa tersebut? Ayo kita renungi. Ya, sabar itu pahit bagaikan jadam. Tetapi bila kita mampu melaksanakannya, ia akan menerbitkan rasa yang sangat manis, lebih hebat daripada manisnya madu. Justru, ibu-ibu, ayah-ayah semua, ayolah kita mendidik diri. Ya, bila berlaku sesuatu keadaan, bila kita ingin menuturkan bicara, berbicaralah dengan orang yang pintar. Bahawa kita pastikan setiap tutur bicara kita itu pastinya meningkatkan ketakwaan, keimanan, motivasi dan semangat daya juang yang tinggi pada setiap insan yang mendengarnya. Jangan sampai bicara kita itu membunuh, mematikan, melenyapkan motivasi, semangat daya juang dan keinginan orang untuk meneruskan erti kehidupan, melayari bahtera yang penuh dengan kenikmatan. Justru, ayo sama-sama kita lihat kembali. Adakah kita sabar dalam kata-kata untuk berbicara? Ketika kita diuji dengan pelbagai kerenah anak kita, anak didik kita, rakan taulan kita, jiran tetangga kita, masyarakat kita, ataupun ketika di jalan raya. Sedang kita bawa kereta yang agak mewah dan besar, sisi yang besar, tiba-tiba yang motong itu kita kancil saja. Kita rasa tercabar. Tiba-tiba yang motong itu sebuah motosikal yang buruk saja. Kita rasa tercabar. Kita pun potong dan memotong, potong dan memotong. Akhirnya, ya kita tak dapat apa-apa dan mereka tidak dapat apa-apa. Membuang masa, membahayakan diri dan pengguna jalan raya yang lain. Justru, bertindaklah dengan pemikiran yang waras. Sabarlah dalam tindakan. Sabarlah dalam mengeluarkan kata-kata. Sabarlah melontarkan idea. Sabarlah dalam menterjemahkan emosi dalam kehidupan dunia yang penuh dengan cabaran, dunia tanpa sepadan sekarang. Kerana kalau kita tidak sabar dengan sebenar-benarnya,
kita sedang menterjemahkan keaiban diri kita melalui tingkah laku kita, melalui idea-idea yang kita keluarkan ketika marah, melalui bicara-bicara kita. Orang akan dapat mengukur bahawa siapa sebenarnya kita bila mana kita tidak sabar. Kerana bila seorang itu tidak sabar, mereka akan mengeluarkan segala keburukan diri mereka. Dan akhirnya yang teraib adalah diri mereka, bukan orang lain. Justru, marilah sama-sama kita kembali kepada ajaran agama kita. Allah SWT nyatakan dalam Al-Quran, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Ya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan salat. Cuba kita lihat, ya, Allah memerintahkan kita supaya mohon pertolongan kepada Allah, kerana Allah yang menciptakan kehidupan kita. Allah mengetahui keperluan kita. Allah mendengar perasaan rintihan kita. Allah mengetahui kesedihan kita. Allah mengetahui kelemahan, kudrat, keupayaan kita. Allah mengetahui segala-galanya. Tapi ramai manusia tidak mengetahui apa sebenarnya yang sedang terpendam, yang sedang berada di dalam hati sanubari kita. Tetapi tidak Allah. Allah mendengarnya, Allah mengetahuinya. Bila kita datang kepada Allah, Allah lebih pantas datang kepada kita. Justru, ayolah sama-sama, ya, kita membina satu keazaman, satu tekad untuk mendidik diri dengan sifat sabar dan solat. Kerana dalam pendidikan, tuan-tuan dan puan-puan, solat adalah asasnya. Kerana solat yang seorang yang dapat mendidik diri dengan sabar dalam solat, memelihara solat tepat pada waktunya, ini memerlukan kesabaran yang tinggi. Kerana mendidik diri, membentuk jadual kehidupan bahawa saya akan melaksanakan rutin-rutin kehidupan saya berasaskan jadual solat 5 waktu sehari semalam secara berjemaah. Secara tidak langsung, kita lihat bahawa pengisian-pengisian kita selepas solat itu, dia akan membentuk dan mewatakkan kesabaran yang tinggi nilainya. Jangan ke mana-mana, bersama saya dalam Motivasi Pagi di TV3. Ibu-ibu, ayah-ayah, terima kasih kerana masih bersama saya dalam sesi Motivasi Pagi di TV3. Kita sedang berbicara satu tajuk yang sangat penting dalam kehidupan kita, berkaitan dengan sabar. Ibu-ibu, ayah-ayah, saya tertarik dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, berbunyi, "As-sabru inda sadmatil ula." Sabar itu hanyalah pada saat musibah itu berlaku. Jadi bila suatu musibah berlaku pada kita, terus pegang diri kita. Jangan lepaskan dan hamburkan dengan kata-kata yang tidak bermoral. Tapi hendaklah kita mengawal diri, mengawal bicara, mengawal tindakan. Itulah insan yang hebat. Kalau berlaku satu insiden, suatu perkara, satu ujian, maka kita terus menghamburkan dengan kata-kata yang tidak bermoral, tindakan yang tidak bermoral, lontaran fikiran yang tidak bermoral. Ketika itu sabar kita telah tergadai, kita telah terlewat. Kita tidak mendapat manfaat daripada hadis baginda Sallam, "As-sabru inda sadmatil ula." Sabar itu hanyalah pada saat musibah itu datang. Bila berlaku contohnya suatu kemalangan, selalu kita lihat dalam pentas kehidupan, terkadang kerana masing-masing punya tuntutan kerja yang menghambat setiap hari, menyebabkan kadang-kadang kita hilang pertimbangan dalam membawa kenderaan. Berlaku kemalangan. Bila berlaku kemalangan, kita lihat sukar untuk seorang mempamerkan sifat sabar. Sukar untuk kita lihat orang tersenyum memohon kemaafan, menghulurkan tangan dengan penuh kesantunan, ya, untuk sama-sama menyatakan rasa penyesalan terhadap apa yang berlaku, berlapang dada untuk membantu di antara satu sama lain. Tetapi apa yang berlaku bila suatu kemalangan berlaku? Masing-masing menyingsing tangan, menunjukkan kehebatan dengan jeritan-jeritan bak halilintar, dengan kata-kata yang kesat, tidak bermoral, yang kotor. Masing-masing menyatakan dialah di pihak yang benar. Maka ketika itu nilai kesabaran telah tergadai, kerana as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu hanyalah pada saat
musibah itu datang. Bila berlaku satu perkara, kita terus pegang diri, dengan senyuman kita menghulurkan tangan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin berkongsi. Satu ketika, ya, pada 2 bulan yang lalu ketika saya bertugas di Kuala Lumpur dengan rakan saya, ya, dalam perjalanan ke satu destinasi daripada Bandaraya Kuala Lumpur pergi ke Kelang. Ketika itu jalan sangat, ya, sesak, ya, maka lorong yang satu telah menjadi 2, maka telah berlaku satu kemalangan kecil antara saya dengan seorang pemuda. Maka kemalangan itu saya lihat bila kami terlanggar kereta pemuda tersebut, bergoyang kereta pemuda tersebut, dan kereta tersebut lebih baru, lebih mahal daripada kereta yang saya naiki. Terus saya memberi isyarat untuk pergi ke kiri dan pemuda itu mengikuti saya. Dan saya sangat kagum, saya dah bagi tahu pada sahabat saya, bila kita keluar saya daripada pintu kereta, cepat-cepat kita beri salam, kita hulurkan tangan dan kita mohon kemaafan. Kerana dia saudara kita di dalam Islam. Supaya daripada apa yang berlaku ini, kita dapat pengajaran yang positif, yang baik. Kita dapat, ya, bertolak ansur. Dan kita dapat terus mengekalkan hubungan silaturahmi. Mungkin Allah ingin memperkenalkan antara kita dan pemuda tersebut. Bila saya keluar, tuan-tuan dan puan-puan serta remaja belia yang dirahmati Allah, pemuda tersebut dengan bergegas lari pada saya dengan, ya, memberi salam, ya, dan terus berjabat tangan dan bertanya, "Pakcik tak ada apa-apa? Kereta pakcik macam mana?" Saya tanya, "Kereta anak macam mana?" "Saya punya kereta pakcik tak payah risaulah, tak ada apa-apa. Yang penting pakcik sihat. Kereta pakcik tak ada apa-apa." Ya Allah, saya sangat kagum. Bagaimana seorang pemuda yang kaya, yang hartawan, tetapi masih memiliki kemuliaan budi pekerti yang tinggi. Lantas saya dapat satu pengajaran daripada yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Dia memiliki sifat sabar yang sangat hebat, yang sangat kukuh ada dalam sanubarinya. Harta dunia ini hanya sementara, tapi harta akhirat yang kekal abadi. Jadi kita sepatutnya mengambil contoh dan teladan, ya, daripada akhlak-akhlak pemuda yang baik seperti ini. Moga di luar sana lebih ramai remaja dan belia yang dapat mengukuhkan jati diri seperti pemuda tersebut, ya, bahawa kita berlapang dada. Bila berlaku suatu ujian, kita cepat-cepat memegang diri kita dan berkeyakinan bahawa Allah pastinya sedang, ya, mengajar kita sesuatu perkara untuk kita perbaiki dan muhasabah diri. Think positif. Berfikirlah dengan cara yang positif. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, tanpa sabar hidup tidak bermakna. Tanpa sabar hidup ini akan menderita. Tanpa sabar hidup akan kecewa. Tanpa sabar kita akan musnahkan segala-galanya yang telah kita bina sejak lahir hingga sekarang. Justru ayolah kita semua kembali. Sabar sebagai ibu ayah, sabar sebagai pendidik, sabar sebagai anak, sabar sebagai adik-beradik, sabar sebagai datuk nenek, sabar sebagai jiran tetangga, sabar sebagai apa saja selagi kita bernama manusia dalam kehidupan yang sementara. Terima kasih kerana bersama saya dalam Motivasi Pagi di TV3. Moga kita bertemu di lain masa. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.